Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. So pada pagi ini kita akan belajar bagi topik sains KSUSM tingkatan 4 bagi bab 1. Tajuknya ialah langkah keselamatan di dalam makmal. So tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan kita kelas pada pagi ini. Baik, so untuk kelas kita pada pagi ini, kita akan lihat tajuk yang kita akan lihat melibatkan tajuk 1.1 sehingga 1.3. So kita tengok dulu situasi bagi satu keratan akhbar yang saya perolehi, iaitu keratan akhbar mengenai termometer pecah di makmal sekolah. So keratan akhbar ini berlaku di Kemunting. Keadaan panik tercetus seketika di kalangan pelajar dan guru berikutan kejadian termometer pecah di makmal SMA Banat di sini. Kejadian berlaku pada pukul 9.10.05 pagi dan pihak bomba telah bergegas ke sekolah sebaik sahaja menerima panggilan kecemasan dari pentadbiran sekolah. Jurucakap Balai Bomba dan Penyelamat Taiping menghantar 6 anggota ke sekolah dan mendapati sebatang termometer, iaitu termometer merkuri, telah pecah di dalam bekas yang berisi air. Anggota bomba memakai peralatan perlindungan diri iaitu PPE dan alat pernafasan sebelum masuk ke lokasi kejadian dan melakukan pembersihan tumpahan merkuri dan agar kerja-kerja pembersihan ini dapat dijalankan. Sehubungan daripada keratan akhbar ni, kita dapat lihat kejadian yang berlaku di sekolah, dan termometer ni adalah salah satu bahan yang perlu diselenggara dengan betul. Jadi hasil daripada saya mengharapkan murid-murid dapat ambil perhatian kenapa merkuri ini dia perlu diuruskan dengan cara yang sebegini. Mari kita lihat. So ini adalah ulangan kepada pelajaran yang kita telah belajar pada tahun mungkin tingkatan 1, iaitu langkah-langkah keselamatan yang perlu dilakukan ketika berada di dalam makmal. So peraturan keselamatan di dalam makmal sains, antaranya kita lihat yang pertama iaitu dilarang masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran guru. Yang kedua, dilarang berlari dan bermain di dalam makmal. Yang ketiga, murid-murid dilarang makan dan minum di dalam makmal. Keempat, dilarang merasa atau menghidu bahan kimia yang ada di dalam makmal. Yang kelima, dilarang menyentuh bahan kimia dengan menggunakan tangan. Dan yang keenam, dilarang menuang semula baki bahan kimia daripada eksperimen ke dalam botol asalnya. So ini adalah sebahagian daripada langkah-langkah keselamatan yang perlu dilakukan di dalam makmal. So pada akhir pembelajaran pada hari ini, saya mengharapkan pelajar dapat menjelaskan dengan menyatakan fungsi bagi setiap alat perlindungan diri. Kita lihat alat-alat perlindungan diri yang ada, iaitu yang pertama kita lihat iaitu yang sebelah kiri sekali, iaitu goggle. Goggle ini dia bertujuan untuk melindungi mata dari terkena bahan kimia yang berbahaya seperti asid, bromin, amonia dan juga logam bereaktif. Yang kedua, ini biasa zaman-zaman COVID ni kita memang menggunakan topeng muka bagi melindungi hidung dan mulut daripada terhidu bahan kimia yang sengit, mudah meruap dan juga debu. Ini tujuan asal topeng muka ni, tapi disebabkan oleh zaman kita ni, kita menghadapi pandemik COVID-19, jadi kita menggunakan topeng muka ini untuk melindungi diri kita daripada jangkitan virus. Seterusnya yang ketiga ialah sarung tangan, iaitu sarung tangan biasanya diperbuat daripada getah, bertujuan untuk melindungi tangan daripada bahan kimia yang berbahaya. Seterusnya yang keempat adalah baju makmal. Baju makmal ini bertujuan untuk melindungi kerosakan pada pakaian dan mudah dibuka jika berlaku kecemasan. Kita kena bahan kimia, so kita mudah untuk membuka baju makmal ini. Jika dibandingkan dengan baju sekolah yang kita pakai, so dia agak susah
Dan tujuannya yang pertama sekali melindungi kerosakan baju kita. So ini tujuannya, ini tujuan utamanya. Dan seterusnya adalah kasut yang bertutup. Tujuan memakai kasut yang bertutup adalah bertujuan untuk melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia dan juga serpihan kaca. So ini adalah peralatan perlindungan diri yang ada di dalam amal sambungannya tadi. So ini adalah yang pertama, kabinet aliran laminar. Kabinet aliran laminar ni ada di dalam amal, digunakan untuk bertujuan untuk mengelakkan kontaminasi ataupun jangkitan, ataupun contamination semasa aktiviti berkaitan dengan mikrobiologi. Yang kedua, di sebelah kabinet aliran laminar ni, kita ada penyiram kecemasan, yang mana kita gunakan untuk membersihkan dan membilas bahagian badan dan pakaian yang terkena bahan kimia dengan segera. So bahagian atas ni adalah untuk kita menyiram, dan bahagian bawah ni kita ada di ni juga. Yang last sekali, yang terakhir ni adalah gabungan kepada yang penyiram tadi. So yang ketiga, yang ketiga adalah kebut wasap, digunakan untuk menjalankan eksperimen menggunakan bahan yang mudah meluap, mudah terbakar, beracun, mengakis dan juga berbau. Sebab kebut asap ni dia akan disambungkan dengan saluran aliran udara dia, yang mana dia akan mengalirkan semua bahan-bahan yang tadi keluar, dan kita tak mengelakkan kita, menjaga kita daripada terhidu daripada bahan-bahan tersebut. Yang keempat, ini gabungan yang penyiram kecemasan tadi. So kita ada pembilas mata. Pembilas mata ni membilas dan mencuci mata yang terkena bahan kimia dengan segera. Baik, hasil daripada itu, so saya mengharapkan anda faham, dan kita lihat soalan formatif yang ada dalam buku teks masing-masing. So di sini diberikan 3 soalan. So kita cuba lihat soalan-soalan berikut untuk melihat pada tahap mana pemahaman anda berkaitan tentang tajuk 1.1 ini. So kita lihat soalan yang pertama. Berikan 3 contoh alat perlindungan diri yang boleh dipakai semasa di dalam makmal. Okey, so apakah jawapan bagi soalan yang pertama ini? Bagus. Nampak gayanya murid-murid faham apa contoh alat perlindungan diri yang boleh ataupun perlu dipakai semasa di dalam makmal. Antaranya kita sebutkan tadi, iaitu goggle, kita ada topeng muka, sarung tangan, 3, so baju makmal dan juga kasut bertutup. Okey, bagus. Seterusnya soalan yang kedua. Ini situasi Haris terkena percikan asid sulfurik cair pada matanya. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Haris? Bagus. Itu adalah tindakan yang bagus, iaitu kita perlu mencuci mata Haris dengan segera dengan menggunakan alat yang dipanggil pembilas mata ini. Okey, soalan yang ketiga, iaitu tandakan tik pada tindakan yang betul. So tindakan yang pertama, yang A, Ahmadif memakai goggle semasa dia mencampurkan asid dan air. Bagus. Itu adalah jawapan yang betul, iaitu tindakan memakai goggle ketika mencampurkan asid dan air adalah tindakan yang betul. Situasi yang kedua, iaitu B, Akil memakai selipar ketika melakukan eksperimen. Ya, jawapan anda juga betul. Ini adalah tindakan yang tidak betul. Akil sepatutnya memakai kasut yang bertutup ketika melakukan eksperimen. Situasi yang ketiga, Mira membersihkan bahan kimia yang tertumpah di atas meja makmal menggunakan tangan. Adakah ini tindakan yang betul?
So, Mira membersihkan bahan kimia yang tertumpah di atas meja menggunakan tangannya adalah tindakan yang tidak betul. Jadi, Mira sepatutnya membersihkan bahan kimia di atas meja makmal menggunakan kita punya kain buruk yang disediakan oleh pembantu makmal. So, saya harapkan untuk 1.1 anda faham dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian anda. So, kita akan jumpa untuk tajuk 1.2 pada pertemuan yang akan datang. So, terima kasih dan kita akan jumpa lagi. Bye-bye.